Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Cikgu harap masing-masing berada dalam keadaan yang sihatlah pada ketika ini. Jadi untuk sesi pembelajaran kita pada kali ini, cikgu akan bawa kamu kepada bab 4 iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ini adalah barulah kita nak masuk untuk bab 4, di mana dalam bab 4 ni kita akan tengok dulu pada 4.1 iaitu berkaitan mengenai pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Ini kita ada 5 buah. Inilah dia 5 buah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut, jadi cikgu nak menerangkan sedikitlah mengenai sistem pemerintahan Kesultanan Melayu, di mana sistem kita tengok pada sistem kesultanan tu sendiri, sistem kesultanan yang diamalkan di dalam pemerintahan negeri-negeri Melayu ni telah menjadi tonggaklah yang sangat penting kepada negeri tersebut. Malah dilihat di sini, sultan pada waktu ni menjadi puncak kuasa dia, berada di puncak kuasa lah, manakala dia diperkukuhkan lagi dengan adanya kita kata golongan para pembesar yang membantu sultan dalam bidang pentadbiran. Jadi kita boleh lihatlah di mana sebelum kedatangan British ni, pemerintahan Kesultanan Melayu ni merupakan asas pentinglah dalam sistem kerajaan negeri-negeri Melayu ini. Jadi jom kita lihat tentang pemerintahan Kesultanan Melayu. Jadi jom bersama-sama dengan cikgu kita pasak sejarah bersama dengan cikgu, dan kita akan meneroka dengan lebih lanjutlah mengenai sistem pemerintahan kelima-lima buah negeri yang disebutkan ni. Okey, jadi yang pertama kita lihat kepada negeri di paling utara iaitu kerajaan Perlis. Okey, untuk kerajaan Perlis ni kita lihat kerajaan Perlis ni dulu asalnya berada di bawah Kedah, di dalam Kedah. Tapi pada tahun 1842 Perlis ni merupakan wilayah yang terpisah dengan Kedah. Dan pada tahun 1843 pula, Maharaja Siam telah mengiktiraf Syed Hussein Jamalullail ni di Bangkok sebagai Raja Perlis yang pertama. Jadi gelaran yang diberi oleh Maharaja Siam pada waktu ni ialah, ni gelarannya lah, yang agak panjang sikit lah, gelaran Siam lah, iaitu Pia Songkram, Rama Wincit, Wilis Asmara, Pia Pelit. Ini antara gelaran lah yang diberi oleh Maharaja Siam kepada Raja Perlis pada waktu ni. Dan istiadat untuk pengisytiharan telah diadakan di Istana Arau, di mana bila diadakan istiadat pengisytiharan ni, ini adalah untuk pemberitahuan lah kepada rakyat semua penduduk di Perlis ni bahawa raja baru telah dilantik, iaitu Syed Hussein Jamalullail ni. Okey, itu tentang dari segi sedikitlah dari segi latar belakang dia. Okey, jom kita lihat pula dalam bidang pentadbiran kerajaan Perlis ni. Okey, kerajaan Perlis ni macam cikgu kata tadi, diperintah raja pertama dia adalah Raja Syed Hussein Jamalullail. Apa yang Raja Syed Hussein Jamalullail ni lakukan ialah baginda telah membentuk pentadbiran daripada kalangan pembesar tempatan yang berwibawa. Kalau kita nak lantik pembesar tempatan pun yang akan membantu dalam pentadbiran pun, mestilah kita cari yang apa? Yang betul-betul berwibawa. Manakala Tuan Syed Abdullah Ibni Syed Harun Jamalullail pula telah dilantik sebagai Raja Muda dan Datuk Arau sebagai Perdana Menteri, dengan diberi gelaran sebagai, gelarannya ialah Datuk Belat Paduka Seri Perdana Menteri. Ini gelaran kepada Datuk Arau. Dan keseluruhannya Perlis ni, walaupun sekecil-kecil dia pun kita lihat, Perlis ni telah dibahagikan kepada 22 mukim. Okey, itu dalam bidang pentadbiran. Kita tengok pula dalam hubungan luar. Kita kata kerajaan luar yang mengadakan hubungan lah dengan Perlis. Okey, Perlis telah mengadakan hubungan dengan Siam. Dan jadi hubungan Perlis dengan Siam ni kalau kita lihat ni memang berjalan baik lah. Kenapa Perlis buat hubungan baik dengan Siam? Sebab ini adalah strategi dia supaya dia tidak diganggu oleh kuasa yang lain.
Siam pun pada waktu ni pun kita kata antara kuasa yang kuat juga. Dan begitu juga dengan perundangan. Okey, untuk perundangan pula kita akan lihat berdasarkan undang-undang yang diamalkan di Perlis ni adalah berdasarkan Undang-Undang Kesultanan Kedah sebagai rujukan. So dia berdasarkan Undang-Undang Kesultanan Kedah. Dan bila kita lihat pula kepada pelaksanaan dia lebih menitik beratkan kepada kebajikan rakyat. Jadi itulah sedikit latar belakang pentadbiran dia, hubungan luar dan juga perundangan dalam kita melihatlah sistem pemerintahan Kesultanan Melayu dalam Kerajaan Perlis. Okey, jadi sekarang kita lihat pula dan untuk Kesultanan Kedah. Bila kita bercerita mengenai Kerajaan Kedah ni merupakan kerajaan yang terawal di negara ini sebab apa? Dia bermula pada abad ke-7. Maksudnya masa abad ke-7 ni dah muncullah Kerajaan Kedah ni. Dan lepas tu kita lihat pula kepada pertapakan Islam dia. Islam mula bertapak di Kedah sejak abad ke-12 dan telah memulakan sistem pemerintahan Islam. Bila Islam datang, maka kita lihat daripada sistem pentadbiran dia dah mula menggunakan sistem pentadbiran Islam. Dan pusat pemerintahannya pada waktu ni adalah di Kota Bukit Meriam. Dan pemerintah yang pertama, dia pakai gelaran sultan. Dia antara salah satu buktilah yang menunjukkan kerajaan tersebut dah pun beragama Islam. Dia dah tukar dah nama kepada sultan. Kalau sebelum pakai raja, dia pakai sultan. Dan so salah satu buktilah yang ini salah satu bukti yang menunjukkan raja tersebut sudah pun memeluk agama Islam apabila dia telah pun memakai gelaran sultan. Dan contohnya pemerintah pertama bagi Kesultanan Kedah ni telah memakai gelaran Sultan Muzaffar Shah. Okey, itu latar belakanglah mengenai Kesultanan Kedah. Okey, kita lihat pula dalam pentadbiran dia. Macam mana pentadbiran di Kedah? Okey, di Kedah pentadbirannya ni dia diketuai oleh sultan dan pembesar serta ada undang-undang yang kemas dan teratur. Malah di Kedah juga telah buat pembahagian wilayah yang diwujudkan dan diletakkan di bawah pengawasan pembesar daerah. Ceritanya di sini di negeri Kedah ni kan pentadbiran wilayah ni dibahagikan wilayah-wilayah tersebut dan kemudian setiap wilayah tu pula diletakkan seorang pembesar daerah di situ untuk mengawasi wilayah tersebut. Dan setiap daerah pula tu kan, setiap daerah tu pula terdapat mukim yang dikendalikan pula oleh golongan ataupun oleh di kalangan penghulu. Dan itu untuk pentadbiran Kedah. Dan sultan yang pembesar dengan undang-undang tu memainkan peranan yang penting yang menjadikan pentadbiran tu lebih teratur. Dan dia ada pembahagian wilayah dan setiap wilayah tu diketuai oleh siapa? Pembesar daerah. Dan di dalam daerah tu pula kita lihat dia ada mukim-mukim dia dan dalam mukim tu pula ni dikendalikan oleh penghulu. Kita kena faham step-step macam itulah. Okey, kemudian kita lihat dalam aspek hubungan luar dan juga perundangan untuk Kesultanan Kedah. Okey, untuk hubungan luar ni kita tengok Kedah telah menjalinkan hubungan luar dengan Siam. Untuk apa? Sama juga macam Perlis tadi. Jadi strategi dia kenapa buat hubungan dengan Siam? Untuk mempertahankan negeri daripada ancaman Burma. Jadi buatlah baik-baik dengan Siam. So nanti kalau apa-apa nanti bila Burma ancam, so Siam akan tolong nanti. Jadi hubungan dua hala ni berlaku dalam pelbagai cara seperti melalui hubungan diplomatik, pentadbiran dan juga kewangan. Okey, itu hubungan luar. So dua-dua kita lihat ada hubungan dengan Siam. Okey, kita lihat pula yang keempat iaitu bahagian perundangan. Okey, bahagian perundangan ni di Kedah dia ada undang-undang dia sendiri. Antara undang-undang yang dia ada adalah Kanun Undang-Undang Kedah. Di mana Undang-Undang Kedah ni, Kanun Undang-Undang Kedah ni telah yang pertama ditulis pada 1650 memberi hak kepada raja dan pemerintah. Dan di dalam Undang-Undang Kedah ni ada 5 bab. Bab 1 mengenai undang-undang. Kan, jadi 1060 Hijrah tahun ni lah bersamaan dengan tahun Masihi 1650 Masihi lah. Dan yang kedua kita ada Tembera Datuk Seri Paduka Tuan.
1075 Hijrah. Ataupun pada tahun Masihi dia apa? 1667. Yang ketiga, kita ada hukum kanun Datuk Kota Star, adat bunga emas. Yang keempat, adat kebesaran pada masa tabal dan orang besar. Dan yang akhir sekali adalah adat meminang dan undang-undang pada 1199 Hijrah bersamaan dengan 1704. Okey, ini antara kita katalah undang-undang di Kedah ni, kita boleh lihat di mana dia terdapat 5 bab dalam undang-undang di Kedah ni. Okey, so selepas Kedah kita pergi pula untuk Kesultanan Kelantan. Kesultanan Kelantan, latar belakang dia bermula semasa pemerintahan Long Yunus. Long Yunus ni memerintah pada tahun 1776 hingga 1794. Pada masa pemerintahan Long Yunus ni, Kelantan telah berjaya disatukan. Dan Long Yunus ni dia pakai gelaran Yang di-Pertuan. So ingat Long Yunus dia pakai gelaran Yang di-Pertuan. Okey. Kemudiannya perubahan berlaku di Kelantan dalam sistem pemerintahan di Kelantan akibat daripada pertelingkahan dengan Terengganu dan pengaruh Siam pada tahun 1812. Di sinilah kita lihat Sultan Muhammad I telah buat persetiaan dengan Siam. Sebab apa? Bila dibuat persetiaan dengan Siam, dia sama macam dua negeri sebelum ni. Untuk jaga apa? Untuk jaga keselamatan dia. Jadi di sini untuk nak elakkan ancaman Terengganu. Sebab kita tengok kat atas ni kan berlaku pertelingkahan antara Kelantan dengan Terengganu. Jadi Sultan Muhammad I buatlah persetiaan dengan Siam untuk elak ancaman Terengganu ni. Dan Maharaja Siam telah mengurniakan gelaran Pia Pipit Pakdi kepada Sultan Muhammad I. Apa maksud Pia Pipit Pakdi ni pula? Okey, Pia Pipit Pakdi ni kalau kita lihat gelaran yang diberi oleh Raja Siam kepada Sultan Kelantan bagi mengakui peranan serta kedudukan baginda sebagai pemerintah Kelantan. Itu maksud gelaran yang diberi kepada Sultan Muhammad I ni, iaitu Pia Pipit Pakdi. Dan Siam telah meluaskan pengaruhnya di Kelantan hinggalah 1909. Kenapa sampai 1909? Sebab ini di sini berlakunya perjanjian Bangkok, di mana selepas 1909 tu kita lihatlah Kelantan pun nanti jatuh di tangan British. Telah diberikan kepada British selepas perjanjian Bangkok tersebut. Okey, itu tentang latar belakang. Kita pergi pula bahagian pentadbiran. Pentadbiran di Kelantan ni, Sultan ni dibantu oleh pembesar. Okey, sama kan. Kita tengok negeri-negeri yang lain tadi pun, dua negeri yang lain, Kedah dengan Perlis pun dibantu oleh pembesar juga. Tapi di Kelantan ni, kita lihat di sini, dia ada sistem jemaah menteri dibentuk. Ni dia buat yang baru. Sistem jemaah menteri dibentuk oleh Sultan Muhammad II. Pada tahun Sultan Muhammad II ni memerintah pada tahun 1839 hinggalah 1886. Dan pentadbiran wilayah juga telah dibahagikan kepada beberapa jajahan tertentu. So 1904 dia ada 3 jajahan. Ni antara 3 jajahan ni iaitu yang pertama Selatan Batu Mekebang, yang kedua Pasir Putih dan yang ketiga Pasir Mas. Ini kita kata 3 jajahan yang ada di Kelantan lah pada tahun 1904. Dan pada peringkat paling bawah pula dijalankan oleh Tok Kuing dan dibantu oleh Imam. Okey, siapa pula Tok Kuing ni? Tok Kuing ni ataupun kita panggil dia juga sebagai penggawa di mana dia ni merupakan pentadbir yang bertanggungjawab lah untuk mentadbir kawasan jajahan ataupun kuing tu. Dan secara tak langsung juga sebenarnya mereka ni, Tok Kuing ni berperanan penting lah menjadi orang tengah antara penduduk kampung ni dengan pembesar ataupun pemerintah ataupun pihak istana. Jadi Tok Kuing inilah yang akan menyampaikanlah segala keinginan dan hasrat penduduk kampung kepada pihak berkuasa untuk diambil tindakan. Itu perananlah yang dimainkan oleh Tok Kuing. Dan Tok Kuing ni nanti dia akan dibantu oleh imam di kawasan tersebut. Jadi itulah berkaitan mengenai pentadbiran di Kelantan.
Okey, kita beralih pula kepada hubungan luar Kesultanan Kelantan. Okey, jadi kalau kita lihat sini, hubungan luar dengan dia telah pun mempunyai hubungan luar dengan Siam. Jadi samalah kiranya, kita boleh nampak di mana tadi Perlis tadi ada hubungan dengan Siam, Kedah tadi ada hubungan dengan Siam, malah Kelantan sendiri pun mempunyai hubungan dengan Siam semasa Sultan Muhammad I. Dan selain daripada mempunyai hubungan dengan Siam, Kelantan juga mempunyai hubungan dengan Terengganu, Kedah, Patani serta negeri-negeri Melayu yang lain. Jadi itu antara hubungan luar untuk Kesultanan Kelantan. Manakala dari aspek perundangan, di Kelantan telah melaksanakan undang-undang syarak semasa pemerintahan Sultan Muhammad II. Dan Kelantan, kita lihat pada zaman pemerintahan ni, Kelantan berada dalam keadaan aman makmur sebagai pusat perdagangan. So menunjukkan situlah kata sebelum kedatangan British pun kita lihat, di Kelantan pun tak ada huru-hara pun berlaku sebenarnya. Keadaan dia kita nampak sistematik je sistem pentadbiran dia sebab ada perundangan dia, ditadbir dengan pihak yang betul, mempunyai hubungan luar dan sebagainya. Okey, so kita pergi pula untuk negeri yang keempat iaitu Kesultanan Terengganu. Okey, kita tengok dulu latar belakang dia. Kesultanan Terengganu diasaskan oleh Sultan Zainal Abidin I yang mula memerintah pada tahun 1708 hinggalah 1733. Dan sistem pemerintahan ni kalau kita lihat masa zaman ni telah membawa kemajuan negeri dan kedaulatan kerajaan. Dan Terengganu merupakan negeri yang paling akhir yang menerima penasihat British. Yang kita kata tadi British ambil je negeri-negeri Melayu Utara daripada Siam iaitu Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Kan lepas tu nanti British akan meletakkan penasihat dia di setiap negeri tersebut. Tapi bila kita lihat di Terengganu ni, dia lambat sikit British nak dapat letakkan penasihat dia. Sebab apa ni? So kita pergilah, kita tengok dulu bahagian pentadbiran dulu. So kita akan dapatlah jawapan dia kenapa British lambat meletakkan penasihat dia di negeri Terengganu ni. Okey, dalam pentadbiran dia, Sultan dia dibantu oleh pembesar. Kan sama macam negeri yang lain juga. Dan pembesar ni tugas dia adalah sebagai penasihat ataupun yang akan menguruskan pentadbiran wilayah dan daerah. Ini tugas pembesar. Kan di mana tugas pembesar ni dia adalah untuk membantu sultan dalam pentadbiran. Okey, semasa Sultan Omar yang memerintah 1839 hingga 1876, sistem pentadbiran dia lagi diperkemaskan dengan adanya pula diperkenalkan sistem penghulu. So dia dah ada sistem penghulu. Dan semasa zaman Sultan Zainal Abidin III, ini sultan terkenal lah, Sultan Zainal Abidin III, dia telah dibantu oleh Tengku Musa, Tengku Hitam dan Cik Abdul Rahim. Ini 3 orang kita kata pembesar lah yang membantu Sultan Zainal Abidin III. Pembesar yang bergelar Datuk Mata-Mata ni, tugasnya adalah menyambut kedatangan pelawat serta orang kenamaan. Ini tugas pembesar yang bergelar Datuk Mata-Mata. Dan pentadbiran di Terengganu, dia telah membentuk sistem jemaah mesyuarat kerajaan. Bila ada sistem jemaah mesyuarat kerajaan ni, di sinilah mereka akan memutuskan sesuatu hukuman atau pengisytiharan negeri. So dia dah ada untuk pentadbiran dalaman ini sistem jemaah mesyuarat kerajaan. Dan anggota dia nanti kita kenali dia sebagai ahli mesyuarat. Jadi itu untuk pentadbiran di Kelantan, di Terengganu. Jadi kita nampaklah pentadbiran dia pun dah nampak sistematik di situ. Dan kita tengok hubungan luar pula sama macam negeri yang lain di mana Terengganu juga menjalinkan hubungan dengan Siam sejak abad ke-18 lagi. Malah selain daripada Siam, Terengganu juga menjalinkan hubungan dengan Kelantan, dengan Patani dan juga Johor. Dan hubungan inilah yang membolehkan nanti negeri Terengganu nanti kita kata sebagai negeri berdaulat diakui oleh negeri yang lain. Maksudnya bebaslah. Kan? Dan diakui lagi kebebasan tu negeri yang berdaulat tu oleh negeri-negeri yang lain.
Kan itu dalam hubungan luar. Dan perundangan, kita lihat semasa Sultan Zainal Abidin I, sistem perundangan dan kehakiman berasaskan prinsip apa? Keadilan Islam dilaksanakan. Kan, tapi masa Sultan Zainal Abidin, baginda telah melantik Tengku Musa sebagai ketua jabatan mahkamah. Dan ditubuhkan semasa Sultan Zainal Abidin III juga telah ditubuhkan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang digubal pada 1911 dan diamalkan. Bila ada undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu lah, inilah yang cikgu kata tadi, yang menyebabkan sukar untuk British nak letakkan, kita kata, penasihatnya di dalam negeri Terengganu sebab ada undang-undang ni. Dan hakim mahkamah dipilih oleh daripada kalangan individu yang berkebolehan dan mempunyai pengetahuan agama yang luas. Jadi ini dalam bidang perundangan. Kan? So dia pun ada undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu sendiri. Di mana itulah yang mengekalkan kedaulatannya. Buat sementara lah sebelum British menggunakan pelbagai helah lagi. Dan akhirnya kita nampak British telah memasukkan seorang penasihat di dalam Kesultanan Terengganu, dalam Kerajaan Terengganu. Tapi kita lihat sebelum British, kita sekarang ni adalah sebelum British masuk lagi. Jadi kita boleh lihatlah bahawa kita punya pentadbiran, kita kata sistem pemerintahan dan pentadbiran untuk negeri-negeri Melayu ni, kita nampak memang dah sistematik pun. Tak ada masalah. Memang dah cantik dah kita punya sistem pentadbiran kita. Okey, dan last sekali kita akan pergi kepada Kesultanan Johor. Sultan Johor ni kita tengok kepada latar belakang sikit. Okey, institusi Kesultanan Johor ni mempunyai sejarah yang agak panjang jugalah. Dan kita tahu ni daripada keturunan Kesultanan Melayu Melaka kan. Apabila keturunan Kesultanan Melayu Melaka berakhir pada 1699 tu, menyebabkan Kesultanan Johor ni mula diperintah oleh keturunan bendahara. Jadi konflik politik menyebabkan keturunan Temenggung dan Ibrahim ni memerintah Johor. Dan kemudiannya kita lihat di Johor ni pemerintahan ni kemudian diganti oleh anak baginda, itulah anak daripada Dain Ibrahim ni, iaitu Dain Abu Bakar, menjadi Sultan Johor pada tahun 1885. Kemudian kita lihat dalam pentadbiran dia. Okey, Maharaja Abu Bakar, yang kita cerita tadi lah, Maharaja Abu Bakar ni semasa pemerintahan dia dikenali sebagai zaman pemodenan Johor. Sebab apa kita panggil dia zaman pemodenan Johor? Sebab dia telah membawa masuk sistem birokrasi barat tu, telah dibawa masuk ke dalam negeri Johor. Dan baginda telah mengasaskan sistem pentadbiran moden yang cekap dan berkesan. Ini dia modernkan pentadbiran di Johor tu. Dan baginda telah menubuhkan Majlis Jemaah Diraja Johor, Jemaah Menteri dan jabatan-jabatan kerajaan. Kalau kita tengok antara ciri-ciri birokrasi barat ni kan, adalah antara contoh ni kan, macam contoh ada jabatan kerajaan dah ada, atau biro telah ditubuhkan. Tapi di sini bukan British yang buat tau. Tapi yang ni kita tengok Sultan sendiri yang buat, iaitu Maharaja Abu Bakar yang buat benda ni. Dan Datuk Seri Ahmad Diraja dan Datuk Bentara menjadi tanggungjawab mereka untuk membantu pemerintahan Sultan, dan jawatan Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan pun mula diwujudkan pada waktu ni. Ini dalam bidang pentadbiran. Manakala kita tengok dalam hubungan luar, Maharaja Abu Bakar telah menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain, termasuklah dengan Perak, dengan Terengganu, Pahang dan juga Selangor. Hubungan dengan negara luar juga ada melalui lawatan baginda ke Eropah dan juga Jepun. Dan kesannya, kuasa-kuasa besar ni sebenarnya telah mengiktiraf kedudukan Johor. So kedudukan Johor diiktiraflah oleh kuasa-kuasa yang dia buat jalinkan hubungan ni, dan hubungan dengan mereka. Okey, kemudian yang terakhir kita tengok bahagian perundangan. Perundangan 1895 telah ditubuhkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan yang dimasyhurkan oleh Kesultanan Johor.
undang-undang tubuh. Macam Terengganu tadi kita ada undang-undang dia sendiri kan. Okey, dekat Johor pun ada juga undang-undang dia sendiri dan dia lagi awal lah berbanding dengan Terengganu tadi. Terengganu tadi undang-undang 1911. Tapi dia lagi awal iaitu 1895. Dan undang-undang ni lah yang dijadikan sebagai apa? Rujukanlah untuk dan menjalankan pemerintahan dia. Sebab tu dia kata sebagai aturan dalam pemerintahannya. Jadi dia akan rujuklah untuk siapa pentadbir nak menjalankan pentadbiran tu akan merujuklah kepada undang-undang tu. Sebab undang-undang tu dah menjadi apa cikgu kata tadi? Rujukan kepada pemerintah untuk menjalankan pentadbiran mereka. Jadi kesimpulannya apa yang kita dapat di sini kita utamanya dalam bidang pentadbiran kita tahu semua menunjukkan raja berada di tempat yang paling atas. Kan? Pada waktu ni belum wujud lagi raja berperlembagaan belum ada. Kan raja berada di takuk yang paling atas sekali maksudnya di tampuk pemerintahan tu itu adalah sultan kita. Di mana sultan-sultan ni nanti akan dibantu oleh golongan pembesar dan yang berwibawa, yang berkebolehan, itulah yang menjadikan negeri-negeri ini berada dalam keadaan selamat, berdaulat ataupun kita kata makmur, membawa pada kemakmuran kepada negeri tersebut. Sebab pemerintahan raja yang bagus dan juga mempunyai pentadbir atau pembesar-pembesar yang bagus, inilah yang menyebabkan negara tersebut sebab apabila mereka mempunyai raja yang bagus ataupun sultan yang bagus, dia mempunyai pembesar yang bagus, maka kombinasi ini akan membawa kepada keamanan, kemakmuran, kestabilan politik pada sesebuah negeri tersebut. Sebelum kita berakhir, jadi cikgu nak membawa kamu sedikitlah kita lihat sedikit mengenai peranan pembesar dalam tradisi Kesultanan Melayu. Kalau kita lihat pada peranan pembesar ni telah dibahagikan kepada beberapa kategori. Jadi di sini kita lihatlah, kita tengok satu-satu dulu. Kalau pembesar ni, dia ada pembesar peringkat negeri. Okey, pembesar peringkat negeri ni peranan dia adalah untuk melaksanakan perintah sultan, mentadbir dan mengutip cukai di kawasan tertentu. Jadi ini adalah peringkat negeri, pembesar peringkat negeri. Kemudian dia ada juga pembesar peringkat jajahan dan daerah. Di mana untuk jajahan dan daerah ni, pembesar yang jaga kawasan jajahan dan daerah lah maksudnya. Dan dia akan menjaga keamanan. Yang kedua, mempertahankan kedaulatan negeri. Yang ketiga, menyerahkan sebahagian hasil cukai kepada kerajaan, cukai dekat daerah ni, dekat tempat ni. Dan kemudian yang keempat, menyediakan tenaga kerja. Kalau diperlukan tenaga kerja, maksudnya nanti dekat daerah ni ataupun jajahan ni, dia akan menyediakan tenaga kerja di situ. Dan ada pembesar yang terakhir sekali, kita lihat kategori dia ni, pembesar di peringkat kampung. Di peringkat kampung ni yang diketuai oleh siapa? Penghulu ataupun penggawa. Sebab tu dia dikenali juga sebagai penghulu ataupun penggawa. Okey, apa peranan dia pula? Apa tugas dia pula penghulu dengan penggawa ni? Jadi nombor satu, pungut cukai dekat kawasan kat kampung tu maksudnya. Dan membekalkan tenaga kerja. Tenaga kerja orang kampung kan, tenaga kerja. Yang ketiga, mengekalkan taat setia masyarakat. Dan yang keempat, perantara antara pembesar dengan rakyat. Okey, yang ni dah kita tengok bagaimana pembesar ni sangat memainkan peranan penting. Jadi kita mempunyai, kalau kita mempunyai raja yang bagus, kita mempunyai pembesar yang berwibawa juga macam ni, akan menjalankan pentadbiran dengan betul lah apa yang ditetapkan kepadanya, maka tak mustahil lah sesebuah negara tersebut dia boleh membangun dan akhirnya boleh mencapai zaman kegemilangannya pada waktu tersebut. Okey, jadi itu je perkongsian daripada cikgu. Jadi cikgu harap apa yang cikgu kongsikan pada sesi kali ini mengenai tajuk 4.1 ni, iaitu mengenai kita kata pemerintahan Kesultanan Melayu di 5 buah negeri-negeri Melayu tidak sekutu ni, dapat kamu manfaatkan, dapat kamu ambil nota lah daripada penerangan cikgu tadi. Jadi cikgu berhenti dulu di sini. Semoga apa yang kita usahakan ni diberkati dan kejayaan milik kita semua.
Sebelum tu jangan lupa kamu subscribe, like and share sebab banyak lagi bahan-bahan lain yang cikgu akan kongsikan bersama kamu dalam channel cikgu ni. So, sekian, terima kasih. So, kita jumpa lagi dalam sesi yang berikutnya. Okay, bye.